mahram ni sensitif. Pihak-pihak tertentu. Mahram ni wajib. Saya lebih cenderung kepada pendapat mahram itu tetap kekal hukumnya wajib. Hadis Nabi SAW, bila seorang lelaki menyatakan kepada Nabi, inni katabtu fi ghazwati kadha wa kadha, aku telah daftar diri untuk masuk perang ini atau itu. Daftar diri dah masuk perang. Kemudian dia beritahu dekat Nabi, isteriku nak pergi Mekah. Kata Nabi, intaliq fahujji ma'amra'atik, hang bergeraklah ni juga pi buat haji dengan isteri hang. Orang pi buat haji dengan isteri. Walaupun di sana ada perbincangan tentang pengertian hadis ini, ada yang mengambil pendekatan isteri dia bersama, siapa nak pi, dia terpaksa pi. Ada yang mengambil pendekatan jihad yang dia dah itu bukan jihad yang wajib. Jadi macam-macam pendekatan dan pandangan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Walau bagaimanapun, kalau kita kembali kepada keumuman hadis, la tusafirul mar'ah illa ma'adi mahram, jangan musafir seorang wanita itu kecuali dengan alamat yang mengajar kita sebenarnya. Orang yang pergi tanpa mahram ni memang dia boleh pergi dengan teman ramai wanita, tetapi sekiranya berlaku sesuatu ke atasnya, siapakah yang akan mengambil berat tentang keadaan dia? Siapa yang boleh nak bertindak? Baru-baru ni qadarallahu ma syaa fa'al, kita pergi buat haji. Pergi buat haji habis haji bila kita pergi buat umrah. Qadarallahu ma syaa fa'al, seorang jemaah kita meninggal dunia. Rahimahallah. Orang perempuan, dia meninggal dunia. Malam pagi tu nak balik, petang tengah hari ni nak balik, malam tu dia meninggal dunia. Kita tepuk dahi, tak tahu nak buat apa. Meninggal dalam kereta pula, kita buat kereta, mati belakang. Qadarallahu ma syaa fa'al. Adik saya pun sampai tak boleh nak tekan minyak, terketak kaki. Melihat kematian di depan kita, timbul rasa insaf. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, qadarallahu ma syaa fa'al, keluarga dia datang bersama-sama, alhamdulillah. Mai sekali. Yang ni tak kahwin, ada anak, ada cucu, ada anak saudara lah. Jadi datang bersama-sama dengan dia. Jadi mereka boleh boleh tanda tangan surat izin untuk dikebumikan, yang mana kita kena pergi sana pergi sini. Siapa nak ikut kalau bukan ahli keluarga dia? Siapa yang nak tolong urus dan mengambil perhatian kalau bukan ahli keluarga dia? Orang ni sibuk nak buat ibadat, dah nak balik, dah nak duduk di masjid, dah nak balik, dah duduk sibuk tu nak beli kurma ajwa, tak beli lagi. Kalut tengok, yang jenis beli teko oren tak beli lagi, teko oren. Teko mah. Jadi itu macam-macam orang. Siapa yang nak pergi berat? Mahram sedang nak mengusung dia, mahram nak mengangkat dia. Kami pergi hospital, jenazah duduk dalam kereta. Buka pintu, tak ada siapa mau angkat. Semua lelaki. Nak suruh apa ni, anak saudara dia pegang seorang-seorang, jenuh. Sampai kita nak kena menjerit di hospital tu. Ni dah meninggal dunia rahimahullah. Wallahu alam, nak suruh bagi pembuktian lah, pengesahan akan kematian tu. Tak makan dari Arab. Dah buat tekong dia. Jadi siapa nak urus benda macam ni? Sebab itu para ulama bila membicarakan tentang hal dan isu ni, isu musafir tanpa mahram ni, khususnya kalau dilihat pada ulama-ulama mazhab Syafi'i yang kontemporari, kalau kontemporari seperti Dr. Mustafa Al-Bura. Bura yang karang fiqhul manhaji, dia di antara yang tetap bertegas. Bahkan bagi penuntut-penuntut ilmu yang pergi ke Jordan masa tu, perempuan-perempuan yang pergi bermusafir belajar ke sana, dia sebut terang-terang depan-depan, dia kata perjalanan kamu ke sini adalah haram. Ambil pergi, yang nak teriak apa? Dia suka. Aku bagi fatwa. Itu dia sebut, itu pandangan dia. Dia kata hampa ni sepatutnya pergi belajar kat tempat hampa. Yang hampa duduk mai sini, masalahnya hampa mai sini hampa telah melampaui batas. Pasal apa? Hampa duduk di Jordan dah lah mai tu musafir tanpa mahram dah satu bab. Kemudian hampa pergi berjalan ke Syria. Pergi berjalan pusing sana kata cerok, nak settlekan isu mahram. Pergi beramai-ramai perkumpulan, lepas tu lantik seorang ketua ikhwah lelaki yang jadi pemimpin dalam perjalanan. Dapat kahwin cepat lah tu. Tak contoh lah saya bagi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian,
Ini disebut oleh beliau sendiri. Ini dikira boleh dikategorikan tokoh mazhab Syafi'i yang terkenal, kontemporari yang terakhir. Ini yang menjadi rujukan dalam hal-hal dan berkaitan dengan mazhab Syafi'i. Apatah lagi mazhab-mazhab yang lain jika dibicarakan. Maka saya berpendapat dalam hal dan isu ini lebih baik sekiranya mahram itu tetap kita usaha untuk adakan dia. Pastikan bersama-sama dengan kita. Kalau tak ada, maka gugurlah kewajipan tersebut kerana baginya tidak ada kemampuan. Dia tak ada kemampuan untuk pergi kerana tidak ada mahram baginya. Maka lakukanlah niyabah pada masa-masa yang mendatang. Yakni ganti haji bagi orang yang mampu untuk melakukan baginya dan ke atasnya. Wallahu a'lam. Saya lebih cenderung pada pendapat tersebut. Ya. Ya betul. Isteri-isteri Nabi radhiyallahu anhunna, mereka pergi melaksanakan ibadat haji. Pertama sekali, perlu kita ketahui isteri Nabi ummahatul mukminin, haram berkahwin dengan mereka. Satu. Kedua, isteri-isteri Nabi radhiyallahu anhunna dijaga, diasingkan daripada pandangan sesiapa pun oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Itu kedua. Ketiga, siapa yang boleh menafikan perjalanan isteri Nabi di dalam hadis tersebut tanpa mahram? Adakah disebut dalam hadis itu isteri Nabi keluar tanpa mahram? Tak disebut. Tak disebut di dalam hadis tersebut. Hampir sahaja, kemungkinan sahaja isteri-isteri Nabi radhiyallahu anhunna ada anak susuan mereka, ada kaum keluarga mereka yang menyertai perjalanan mereka. Jadi jangan menafikan benda tu. Nampak? Jadi ketiga-tiga ini telah dijelaskan oleh para ahli ilmu di dalam hadis pada menjelaskan tentang hukum. Begitu juga hadis yang orang guna tentang menceritakan tentang tanda-tanda kiamat, iaitu satu hari nanti akan datang satu masa yang bumi dunia ini akan aman. Wanita-wanita akan berjalan bersendirian daripada satu tempat mai ke Mekah, mai ke Kaabah, tawaf Kaabah dalam keadaan yang aman. Hadis ni juga dijadikan sebagai satu dalil mengharuskan perjalanan tanpa mahram. Ini hadis yang umum. Nabi bagi kiasan dan permisalan. Contoh Ibn Abbas radhiyallahu anhu kata dia, kalaulah boleh aku nak berkorban walaupun dengan ayam, walau bidik, kalau walaupun dengan ayam aku akan berkorban. Bukan berarti berkorban dengan ayam tu boleh. Mana boleh kata korban dengan ayam? Syok kita. Korban ayam, tiap-tiap tahun ayam, syok korban dengan ayam ni. Tak boleh. Korban dengan haiwan-haiwan yang telah ditetapkan. Jadi itu kiasan yang Nabi SAW nak gambarkan bagaimana wujud di sana keamanan. Jadi bukan pasal sebab isu ini isu khilaf. Ulama yang berpendapat jama'atul thiqat, kita menghormati pendapat dan pandangan tersebut. Mereka nak kira kalau ada golongan yang terpercaya yang boleh menjaga, yang boleh memastikan keselamatan, orang tak tengok. Keselamatan ni dia bukan kira aksiden saja. Dia bukan kira kena rompok, kena curi saja. Bukan itu saja. Keselamatan juga merujuk kepada sesuai dengan syariat juga. Sesuai dengan syariat juga. Yang ini bebas daripada fitnah. Bagaimana isteri Nabi ketika bertawaf, selisih saja dengan lelaki yang ajnabi, lelaki yang bukan daripada mahram mereka, tutup muka, tak mau bagi dia tengok. Jaga, pelihara mata, pelihara dan sebagainya. Tapi kita lah ni tak lah. Bukanlah dak, tapi tu bila kita pergi kedai nak pergi tawak menawak dengan tu Arab tu, Allah, dia lawan tepuk bau dengan tok Paki tu Pakistan lah. Ha? Tok Pakistan tu India. Ya ni, dia tepuk-tepuk lagi. Tu kacau. Kacau, tak boleh. Tak boleh duduk tepi. Tak boleh. Ha? Sepatutnya kita kena jaga dalam hal-hal dan isu-isu yang seperti ini. Ini pendapat dan pandangan yang saya lebih cenderung pada pendapat dan pandangan tersebut. Wallahu a'lam, mungkin ada yang lain berpendapat kepada keharusan bermusafir walaupun tanpa mahram, terpulang kepada mereka dan pengujahan-pengujahan mereka. Wallahu a'lam.